Ini kita ada satu wawancara dalam program khidmat masyarakat belia Masjid Prihatin Antarabangsa Care Without Borders bersama dengan dua orang narasumber yang sudah pun kita hadirkan di sini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Dr. Muhammad Yadi bin Haji Mat Yassin, iaitu selaku pembimbing bersama belia Masjid Negara, dan yang kedua ialah Yang Mulia Puan Nurul Bariah binti Al-Husaini selaku AJK Unit Jaringan dan Kerjasama Strategik Kumpulan Belia Masjid Senegara. Mungkin dapat kita sapa ni. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini orang kita ni ya, kami lah khususnya dan para penonton mengetahui ada lagi program yang akan melibatkan para belia kita ni bertepatan tajwa bulan Ogos ni. Memang di negara kita ni turut mengiktiraf sumbangan dan penglibatan belia dengan adanya sambutan Hari Belia Kebangsaan. Jadi program khidmat belia Masjid Prihatin Antarabangsa Care Without Borders 2026 ya. Saya akan mengajukan dulu barangkali soalan ini kepada Yang Mulia Puan Nurul Bariah. Dapat bercerita dulu mengenai dengan program khidmat masyarakat belia Masjid Prihatin Antarabangsa Care Without Borders 2026 ini. Silakan. Okay. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada pihak Rampai Pagi atas jemputan ini. Program belia Masjid Prihatin Antarabangsa Care Without Borders 2026 merupakan program khidmat masyarakat yang pertama di peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Belia Masjid Senegara. Program ini akan berlangsung pada 10 hingga 14 hari bulan Ogos 2026 di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia. Melalui program ini, kami bukan sahaja akan menyampaikan sumbangan kepada beberapa pusat kebajikan, malah peserta juga akan mengikuti aktiviti kesukarelawan. Lawatan sambil belajar ke institusi masjid serta sesi perkongsian bagi mempelajari amalan terbaik dalam pengurusan masjid dan pembangunan belia. Jadi program ini seperti mana yang sudah pun dijelaskan tadi oleh Yang Mulia Puan Nurul Bariah, di mana akan berlangsung pada 10 hingga 14 Ogos 2026 di Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia. Kalau kita lihat tadi sudah ada ni peserta-pesertanya, dalam berapa orang ni peserta-pesertanya? InsyaAllah dalam 20 lebih orang. 20 lebih orang, agak ramai juga. Tapi dalam hal ini tertarik juga kita memandangkan ada julung kali diadakan nyatakan tadi antara usaha untuk mengembang majukan lagi belia kita ni dengan adanya pengalaman barangkali belia Masjid Senegara ni julung kalinya mengadakan satu program yang sebenarnya dilaksanakan dan tumpuannya ke Malaysia. Kenapa Malaysia tu? Okay. Malaysia mempunyai banyak institusi kebajikan dan masjid yang aktif dalam pembangunan masyarakat serta pengimarahan masjid. Kedudukan yang dekat juga dengan Brunei yang memudahkan pelaksanaan program dan membuka ruang untuk membina jaringan kerjasama yang lebih erat. Kami berharap lawatan ini bukan sekadar memberi manfaat kepada penerima sumbangan, ia turut juga menjadi satu platform pertukaran ilmu dan pengalaman antara belia kedua-dua negara. Memang agak menarik jugalah kerana ialah kalau belia di negara masing-masing memang agak berbeza. Jadi ada juga baiknya untuk kita ni sama-samalah belajar untuk bertukar fikiran. Mana tahu ada perancangan yang lebih baik yang dapat dilakukan bersama dengan kedua-dua negara. Jadi mungkin untuk soalan seterusnya dapat diajukan kepada Yang Mulia Dr. Muhammad Yadi, dan apakah objektif utama program ini dan apakah impak yang diharapkan kepada peserta serta masyarakat yang akan menerima manfaat ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Objektif utama kami ialah untuk mendidik, menyemai rasa keprihatinan, kesukarelawanan dan orang semangat untuk berkhidmatlah dalam kalangan para belia khususnya. Jadi kita ni lah sebenarnya mahu melihat belia ni bahawa melihat para belia melihat masjid sebagai sebuah institusi bukan sahaja untuk beribadah, untuk salat, tapi juga sebagai pusat orang pembangunan jati diri dan juga medan untuk berbakti lah seperti mana kita ni sudah jalani orang dulu-dulunya. Jadi kita ni hidupkan semula lah pada masa ini.
Masya Allah ya. Jadi itu antara lain objektif kenapa projek ataupun program ini diadakan. Kita ni pun ada mendengar sudah rasional kenapa memilih Malaysia sebagai destinasi untuk julung kali penganjuran programannya. Cukup menarik sekali adalah antara lain untuk menyumbangkan bantuan kepada beberapa pusat kebajikan. Dan dalam hal ini dapat kali jua Doktor berkongsilah pusat-pusat kebajikan yang akan diziarahi dan bercerita mengenai dengan bentuk bantuan yang bakal disampaikan. Baik, ada beberapa pusat. InsyaAllah rombongan kami ini akan menziarahi sebanyak 3 buah institusi yang mempunyai peranan pentinglah dalam kebajikan dan pendidikan masyarakat. Iaitu yang pertama Pusat Jagaan Nur Hasanah, sebuah pusat jagaan kebajikan yang berdaftar yang menempatkan warga emas dan juga pesakit terbiar atau mereka yang memerlukan penjagaan khas. Kemudian yang kedua, Rumah Kanak-kanak Tengku Badriah yang merupakan sebuah institusi kebajikan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Malaysia yang menyediakan perlindungan, penjagaan dan juga tempat tinggal yang selamat kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Dan yang ketiga merupakan Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Amin, sebuah institusi pengajian tahfiz yang berperanan melahirkan generasi hafiz Al-Quran serta membangunkan sahsiah Islam. Jadi setiap pusat mempunyai keperluan yang berbeza. Orang contohnya terdapat keperluan macam memerlukan penghawa dingin, mungkin juga CCTV, komputer, meja pejabat, kipas dan macam-macam lagi kemudahan lah yang kami usahakan melalui sumbangan orang ramai. Jadi kami berharap melalui kunjungan ini bukan saja dapat menyampaikan sumbangan tapi malah juga mengeratkan ukhuwah dan berkongsi kasih sayang dengan para penghuni dan warga institusi yang disebutkan tadi, insya-Allah. Jadi ini lebih berbentuk kepada wakaf dan penyampaian sumbangan, John ya. Mungkin dapat dijelaskan juga terus barangkali ya mengenai dengan status barang-barang wakaf ini, adakah mencapai target ataupun sasaran bis kita? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan sokongan di luar di sana daripada masyarakat Brunei, semua keperluan wakaf yang dikenal pasti telah berjaya dipenuhi, alhamdulillah. Jadi kami amat bersyukur dan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada masyarakat Brunei kerana atas penghargaan kepada semua individu, syarikat dan organisasi yang telah menyumbang keperhatianan masyarakat membuktikan ini bahawa semangat persaudaraan Islam sentiasa subur dan hidup di kalangan kita. Oh, jadi kalau kita lihat mendakan sumbangan ini dibukakan kepada orang ramai kan. Jadi apa bentuk sumbangan yang masih lagi diperlukan? Alhamdulillah, walaupun keperluan wakaf telah komplit dipenuhi, kami masih membuka peluang kepada orang ramai untuk membuat sumbangan dari segi kewangan lah dari bagi pembelian keperluan pusat-pusat kebajikan yang telah disebutkan tadi oleh doktor. Setakat ini kutipan telah mencapai sekitar 40% daripada sasaran. Jadi selain itu kami turut membukakan peluang kepada orang ramai untuk membeli sambil beramal melalui pembelian t-shirt Care Without Borders. Jadi untuk maklumat lanjut sila boleh didapati di Instagram Belia Masjid Senegara. Okay. Jadi seperti yang diserukan sebentar tadi, untuk sasaran kutipan itu sebenarnya pada masa ini masih lagi dianggarkan dalam 40%. Jadi masih mengalu-alukan. Masih. Saya percaya ada nanti macam mana boleh menghubungi barangkali kalau ada yang terdetik yang menyaksikan siaran kita ni maukunya membubuhnya akan ikut sama-sama membantu dalam misi program ini. Siapa agaknya boleh dihubungi barangkali tu puan? Boleh segala maklumat dapat dihubungi boleh melalui Instagram kami Belia Masjid Senegara.bn. Di sana ada nombor telefon dapat dihubungi, boleh kontak menghubungi to the orang yang menghandle program ini. Pengurusan ini. Pengurusan, yes. Baik ya. Kalau kita melihat juga ni satu poster infografik ya.
program khidmat masyarakat belia Masjid Prihatin Antarabangsa Care Without Borders 2026 final push. Sumbangan berbentuk kewangan masih lagi diperlukan. Jadi kalau diikutkan pada masa post infografik ini ada menyatakan dari segi persen pencapaian tercapainya sasaran atau jadi masih belum 100%. Kita boleh dapat lihat di kaca TV pada waktu ini di mana program ini akan berlangsung bermula 10 hingga 14 Ogos 2026. Disasarkan juga lebih kurang 46 orang peserta akan menyertai, ditumpukan di Kuala Lumpur dan sekitar Selangor, Malaysia. InsyaAllah tarikh akhir sumbangan walaupun sebenarnya sudah berlalu kemarin tapi masih lagi mengalu-alukan khususnya dalam bentuk yang dinyatakan tadi. Jadi inilah ya, rasanya ini antara program yang saya sendiri julung kali baru mendengar apabila melibatkan belia Masjid Senegara. Macam mana dari segi pengurusan ni Dr. Riyadi? Adakah susahkah juga akan menawarkan ataupun mengumpulkan belia masjid empat daerah ini untuk turut serta dalam program ini? Bagaimana? Mungkin ada kemudahan kelancaran juga, masya-Allah. Baik, alhamdulillah dalam hal ini diucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpulan belia Masjid Senegara ini ialah suatu orang entiti di mana untuk menyatukan semua belia-belia masjid di Brunei Darussalam ini di keempat-empat daerah. Terdapat banyak belia masjid yang bergerak sendiri dengan mengikut keperluan setempat. Jadi kumpulan belia Masjid Senegara ini menjadi satu entiti yang menyatukan orang ini. Jadi agak mudahlah untuk kami berhubung dengan mereka di bawah naungan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi pihak jabatan pun dan juga kementerian banyak memberikan bantuan dari segi idea dan juga semangatlah untuk kami menjalankan aktiviti macam ini dan turut banyak memberikan sokongan sebenarnya untuk menjalankan aktiviti berkebajikan bukan saja di negara Brunei Darussalam, bahkan juga tadi berusaha pun juga untuk mengembangkan perkara kebaikan ini bahkan keluar negara Brunei Darussalam sendiri. Walhal kalau dalam segmen kami tadi sebentar tadi hiwar tarbiyah pembentukan akhlak dan orang membina keimanan di diri para belia itu pada masa sekarang itu penting kerana golongan belia anitah yang akan menerajui dan menjana kepada pembangunan kemajuan negara akan datang. Dengan adanya pendedahan program sebegini pasti ia memberikan satu ilmu dan pengalaman yang mereka sendiri pasti akan tergambarkan. Jadi ia akan memperlihatkan keprihatinan kita ni kepada masyarakat yang kurang berkemampuan dan banyak pengajaran-pengajaran yang saya pasti boleh diterima. Dan dalam pada tu juga 10 hingga 14 hari bulan selain daripada sasaran bis kita adalah untuk menyampaikan wakaf dan sumbangan ke beberapa institusi pusat kebajikan tadi, ada lagi pengisian lain dari segi aktiviti itu. Macam mana Doktor? Yes, betul ada insya-Allah. Jadi program ini dirancang sebagai satu pengalaman pembelajaran lah yang menyeluruh, bukan sahaja orang untuk yang ikut selama 40 lebih itu yang akan merasai. Bahkan bila balik saja ke Brunei, insya-Allah akan dikongsikan juga bersama dengan masyarakat lah. Ada sesi kongsi ilmu. InsyaAllah. Jadi orang selain daripada menjarahi pusat-pusat kebajikan dan menyampaikan sumbangan, para peserta yang ikut ini juga akan mengikuti beberapa aktiviti pembangunan diri dan pengukuhan ilmu. Ini pentinglah. Jadi antara pengisian utama ialah lawatan sambil belajar. Kalau dulu macam time sekolah pulang saja lawatan sambil belajaran ya. Tapi ini pun sudah ni orang masa ini pun indikasi berapa umur. Kita ni masih ada lawatan sambil belajar. InsyaAllah lawatan sambil belajar ini akan diadakan ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang dikenal sebagai JAKIM. Ni orang untuk memberikan pendedahan kepada para peserta tentang apa peranan JAKIM dalam menyelaras hal ehwal Islam di Malaysia. Macam tujuan dengan pembangunan belia serta gerakan dakwah di Malaysia itu sendiri. Jadi itu yang pertama. Kemudian keduanya peserta juga akan mengadakan lawatan rasmi ke beberapa buah masjid yang ikonik, yang terkenal di Malaysia. Antaranya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Masjid Jami' Kampung Baru kalau tidak silap. Untuk mempelajari amalan terbaik dalam aspek pengurusan
pentadbiran dan pengimarahan masjid. Di Brunei memang ada, kita ni belajar juga, ada pengurusannya, tapi kita ni mau belajar juga dari luar. Sama-sama kita ni belajar dan berkongsi apa saja pengalaman yang boleh kita ni dapati. Yes. Jadi kami berharap daripada pengalaman ini dapat menjadikan inspirasi lah untuk memperkasa pengurusan dan aktiviti masjid di negara Brunei Darussalam. Apalagi selain itu. Selain itu ada juga peserta akan mengikuti sesi motivasi pengurusan masa melalui konsultan yang dijemput khas. Okay. Ini bertujuan untuk membentuk disiplin diri dan produktiviti serta orang bijak dalam menguruskan amanah masa yang diberikanlah. Kemudian dan terakhir sekali insya-Allah akan diusahakan juga sesampatnya aktiviti street dakwah. Yes, insya-Allah. Ini merupakan suatu pendekatan dakwah yang cukup santai yang memberi peluang kepada para peserta mempraktikkan kemahiran berkomunikasi, menyebarkan nilai-nilai Islam secara berhikmah, serta berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana yang positif insya-Allah. Jadi secara keseluruhannya kami harapkan para peserta bukan saja orang nanti balik dengan pengalaman berbakti kepada masyarakat, tapi juga sebenarnya membawa pulang ilmu, inspirasi, bahkan juga orang semangat serta idea baharu yang boleh dimanfaatkan untuk memperkukuhkan aktiviti kesukarelawanan, dakwah kebaikan dan pengimarahan masjid di negara kita ni Brunei Darussalam insya-Allah. Memang agak seronok kalau kita ni lihat program-program yang sudah pun disediakan, memang agak cukup padat juga dan mudah-mudahanlah mereka ini yang mengikuti akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti program-program belia masjid sama-sama untuk mempelajari bagaimana pengurusannya, kerana mereka ini merupakan belia di mana yang akan menggantikan kita ni. Jadi saya rasa ini merupakan satu program yang sangat baiklah dan mudah-mudahan ianya akan berterusan sehingga sampai bila-bila lah. Dan mungkin untuk soalan seterusnya ni Doktor, apakah harapan BMSN terhadap program ini dan apakah pesanan kepada orang ramai? Silakan. Okey, baik. Pihak BMSN iaitu Belia Masjid Senegara. Ini panjang banget sampai jadi pendekkan saja BMSN. Jadi kami sangat mengalu-alukan sebenarnya seluruh masyarakat untuk sama-samalah menjadi sebahagian daripada misi kebajikan yang jenis macam ini. Ini semestinya dengan jumlah yang besar. Tapi bahkan sumbangan yang kecil juga mampu membawa kepada perubahan yang besar kepada mereka yang memerlukan. Jadi Rasulullah ada pernah bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Kami juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penyumbang, penaja dan masyarakat yang telah memberi sokongan kepada program ini. Kami amat mengalu-alukan orang ramai untuk terus bersama-sama menjayakan misi Care Without Borders 2026. Jadi semoga setiap sumbangan yang dihulurkan menjadi amal jariah insya-Allah yang berpanjangan dan menjadi manfaat kepada mereka yang memerlukan insya-Allah. Dengan program ini juga kita dapat mengeratkan ukhuwah, menyemai budaya prihatin dan bersama-sama menyantuni ummah tanpa sempadan ataupun merentasi sempadan. Jadi terima kasih atas sokongan dan doa habis kita semua insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Doktor dan juga kepada Puan Nurul Bariah penerangan mengenai dengan program ini. Kalau mendengar itu pun dapat dibayangkan, mudah-mudahan ia bukan hanya berhenti di Malaysia sahaja. Mudah-mudahan akan berkunjung lagi ke negara-negara lain. Itulah seperti yang dinyatakan oleh Yang Mulia Doktor tadi, rasionalnya kenapa untuk julung kalinya ni ke Malaysia ada sebab-sebab tertentu atau di samping itu orang baru memulakan untuk mencari pengalaman dan orang melihat dulu, membuat kajian dulu. Adakah di mana kesesuaian dan mungkin ada perlu penambahan perbaikan untuk projek-projek seterusnya. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Doktor dan juga kepada Yang Mulia Puan kerana bersama kami pagi ini Jadi kita telah pun mengetahui mengenai dengan program khidmat masyarakat Belia Masjid Prihatin Antarabangsa Care Without Borders 2026 bersama dengan Yang Mulia Dr. Muhammad Yadi bin Haji Mat Yassin, pembimbing bersama Belia Masjid Senegara, dan juga Yang Mulia Puan Nurul Bariah binti Al-Husaini, ahli jawatankuasa unit jaringan dan kerjasama strategik kumpulan Belia Masjid Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.